Definisi jerebu. Jerebu adalah keadaan kemerosotan kualiti udara disebabkan kehadiran partikel-partikel atau zarah-zarah halus yang terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi serta menyerap dan menyerapkan cahaya matahari sehingga mengurangkan jarak atau batas penglihatan. Punca jerebu. Punca semula jadi pencemaran udara adalah seperti debu halus yang diterbangkan, habuk tanah, letusan dan luahan gunung berapi. Punca pencemaran buatan manusia terdiri daripada pelepasan bahan pencemar daripada kenderaan bermotor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri, pembakaran terbuka, pembangunan tanah dan pembinaan, penebangan dan pembakaran hutan. Saya akan membincangkan tentang tindakan daripada pihak yang berkuasa semasa berlakunya jerebu. Yang pertama adalah pemantauan indeks pencemaran udara surveillance secara harian oleh pegawai perlu dikemaskini di laman web APIMS seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang awam supaya sentiasa peka dan dapat melihat situasi keadaan di sekeliling mereka sama ada di tahap yang sangat tidak bahaya, bahaya, sangat bahaya dan sebagainya. Oleh itu, mereka akan lebih bersedia untuk mengatasi keadaan jerebu di kawasan sekeliling mereka dengan menyediakan peralatan perlindungan diri seperti penutup hidung dan mulut, bekalan ubat dan sebagainya. Selain itu, pegawai kesihatan awam juga di sebuah kawasan itu juga dapat menyediakan peralatan seperti nebulizer, tangki oksigen dan sebagainya sekiranya terdapat orang awam yang terkesan akibat jerebu tersebut. Okey, seterusnya adalah tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua ialah pihak berkuasa mestilah meningkatkan kesedaran kesihatan di dalam masyarakat dengan mengedarkan iklan ataupun poster menggunakan platform media seperti di televisyen, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Di samping itu, untuk tindakan yang ketiga ialah pihak berkuasa mestilah mengedarkan penutup mulut dan hidung kepada pesakit yang berisiko tinggi seperti pesakit jantung, asma, kanak-kanak dan juga orang tua. Selain itu, kawasan yang mempunyai tahap IPU yang tinggi juga turut dititik beratkan untuk diberikan penutup mulut dan hidung. Akhir sekali ialah operasi pembenihan awan yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah salah satu tindakan dan juga langkah yang bagus untuk menangani masalah bencana jerebu. Tahap jerebu. Indeks pencemaran udara atau Air Pollutant Index API adalah petunjuk kepada kualiti udara. IPU dikira berdasarkan paras purata parameter zarah pepejabat saiz kurang daripada 10 mikron, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon dan juga karbon monoksida. Bacaan indeks pencemaran udara bagi 0 hingga 50 berstatus baik, tahap pencemaran rendah dan tidak membahayakan kesihatan umum. Bacaan indeks pencemaran udara bagi 51 hingga 100 berstatus sederhana, tahap pencemaran sederhana dan lazimnya tidak membahayakan kesihatan umum. Bacaan indeks bagi pencemaran udara 101 hingga 200 berstatus tidak sihat. Tahap pencemaran boleh menjejaskan kesihatan golongan berisiko tinggi. Seterusnya adalah bacaan indeks pencemaran udara antara 201 hingga 300 di mana status adalah sangat tidak menyihatkan, di mana tahap pencemaran adalah tinggi yang menjejaskan kesihatan orang ramai dan boleh memburukkan gejala yang dialami oleh mereka yang berisiko tinggi. Kemudian, bacaan indeks pencemaran udara antara 301 hingga 400 dan 401 hingga 500 di mana status adalah berbahaya dan tahap pencemaran adalah sangat tinggi dan membahayakan kesihatan. Akhir sekali, bacaan indeks pencemaran udara ialah 500 dan ke atas di mana status adalah darurat dan tahap pencemaran adalah terlalu tinggi dan sangat membahayakan kesihatan. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang kesan yang negatif berpunca daripada jerebu. Apabila jerebu melanda, aktiviti harian akan terjejas. Jadual penerbangan juga akan terganggu. Jerebu juga boleh mengurangkan jarak penglihatan kita. Seterusnya, masalah kesihatan seperti sakit.
Jerebu menyebabkan kita merasa perit serta pedih pada mata dan tekak apabila berhadapan dengan jerebu. Ianya mampu membawa kepada penyakit yang lebih serius seperti jangkitan pada saluran pernafasan, radang paru-paru, asma, batuk berpanjangan dan sakit kepala. Kegiatan ekonomi seperti pelancongan terganggu kerana siapa yang akan datang melancong apabila negara dilanda jerebu yang memberi risiko kepada mereka. Pematuhan standard operasi prosedur bagi bencana jerebu. Untuk bacaan IPU 101 hingga 150, kerajaan akan hentikan semua aktiviti di luar belajar. Kerajaan akan menguatkan larangan pemekaran terbuka. Bacaan IPU 151 hingga 200, kerajaan kurangkan aktiviti luar bagi individu yang berisiko tinggi. Operasi pemenuhan awan akan dilakukan. Bacaan IPU 200 hingga 300, sekolah tadika dan taska akan ditutup dan kurangkan aktiviti luar yang lasap bagi orang awam. Tahap 4. Bacaan IPU 301 hingga 500. Pemanduan kenderaan hendaklah membuka lampu apabila memandu, memakai penutup mulut dan hidung apabila keluar. Operasi pemenuhan awan akan diteruskan. Tahap 5. IPU melebihi 500. Pengerusi jawatan kuasa bencana alam akan menasihatkan Perdana Menteri untuk mengisytiharkan darurat. Seterusnya, tindakan pengurusan bencana. Perkara perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas. Langkah sebelum jerebu yakni aktiviti. Yang pertama, mengadakan mesyuarat jawatankuasa persiapan dan kesiapsiagaan jerebu kebangsaan. Yang kedua, memastikan garis panduan dan format-format berkaitan dikemas kini mengikut keperluan semasa. Yang ketiga, menghebahkan langkah-langkah menghadapi jerebu khususnya daripada aspek kesihatan kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan jadual petugas jerebu di Crisis Preparedness and Response Center (CPRC). Dan yang terakhir, mendapatkan maklum balas dari semua bahagian dan cawangan mengenai kesiapsiagaan menghadapi jerebu. Seterusnya, langkah semasa jerebu iaitu aktiviti. Yang pertama, membuka bilik gerakan jerebu di Crisis Preparedness and Response Center (CPRC) apabila diarahkan. Kedua, memantau aktiviti operasi di negeri yang terlibat oleh pasukan perubatan dan kesihatan di lapangan. Yang ketiga, menerima dan mengesahkan laporan aktiviti operasi dari negeri terlibat. Keempat, kompilasi data dari negeri terlibat dan membuat analisa data untuk menyediakan laporan harian. Yang kelima, membantu dan menyelaraskan permohonan bantuan dari negeri yang terlibat. Langkah yang seterusnya ialah langkah selepas jerebu iaitu aktiviti. Menyediakan laporan akhir dan postmortem jerebu dan membuat cadangan rancangan pemulihan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.